Bagaimana kita harus menyelesaikan konflik antara dua pihak? Setiap manusia ada pandangan yang berbeza, pandangan yang bertentangan kadang-kadang. A ada pandangannya, B ada pandangannya. Jadi apabila kita sedar terjadi konflik antara A dan B, antara kita dan orang lain, maka pada waktu itu kita sedang berusaha ataupun kita ingin berusaha supaya konflik itu diredakan ataupun konflik itu diselesaikan. Tapi pandangan kita tetap pandangan kita, pandangan dia tetap pandangan dia. Jadi apabila kita berbincang, bermesyuarat ataupun kita berusaha untuk berterus terang, maka A menyatakan pandangannya, kita menyatakan pandangan kita, dia juga menyatakan pandangannya. Dan pandangan itu ternyata berbeza dan bertentangan. Maka pada waktu itu tidak mustahil bahawa konflik itu bukan makin reda tapi makin seru ataupun makin merebak. Ya, keadaan itu makin tegang. Sehingga kadang-kadang niat kita untuk mencari kebaikan dalam satu perbincangan akhirnya menimbulkan krisis ataupun pergaduhan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Baik, eh, seharusnya begini, ya. Apabila kita ada pandangan, mereka pun orang lain pun ada pandangan, A ada pandangan, B ada pandangan. Pandangan itu mesti dirujuk kepada suatu yang boleh diterima bersama. Rujukan itu nanti akan menentukan antara pandangan A dan pandangan B, yang mana yang lebih tepat dengan rujukan yang diterima secara bersama itu. Sebagai seorang Islam, rujukan kita tidak lain tidak bukan Al-Quran dan Sunnah. Ataupun kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah itu sudah dibahagi kepada tiga, ya, di sudut ilmunya, iaitu akidah, ya, kemudian syariah ataupun ibadah, dan yang ketiga akhlak ataupun yang dikatakan adab. Maka apabila terjadi perbincangan, seharusnya kita ada rujukan. Manakah pandangan yang lebih tepat dengan akidah, dengan ibadah, dengan syariat ataupun dengan akhlak ataupun adab. Kiranya pandangan itu yang lebih tepat, maka pandangan itulah yang seharusnya menjadi pandangan bersama. Katalah A, pandangan A lebih tepat, maka B seharusnya tunduk pada pandangan A, dan waktu dia tunduk itu dia bukan tunduk kepada A sebenarnya, dia bertunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pencipta yang maha berkuasa. Tetapi sebaliknya, jika pandangan B pula yang betul, yang lebih tepat, yang menepati Al-Quran, menepati As-Sunnah ataupun menepati syariat dan juga akhlak, maka A perlu tunduk kepada B kerana waktu itu dia tunduk bukan kepada B, bukan kerana B lebih berkuasa, bukan kerana B seharusnya diagungkan, tetapi dia sedang sebenarnya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi waktu itu konflik itu sekiranya, ya, tidak dapat diselesaikan 100%, tetapi sudah ada jalan keluar. Yang mana pandangan yang lebih tepat dengan akhlak, yang lebih tepat dengan syariat, yang lebih tepat kepada akidah, maka itulah yang seharusnya diterima bersama. Keadaannya sama seperti apabila kita berada di jalan raya, ya. Bila kita berada di empat persimpangan, ya, di sana ada lampu isyarat, ya. Sekiranya setiap kereta mematuhi lampu isyarat, merah berhenti, kuning tandanya bersedia, dan juga hijau berjalan, waktu itu tidak akan jadi pertembungan, tidak akan jadi pelanggaran, aksiden tidak akan terjadi kerana masing-masing mematuhi lampu isyarat yang menjadi rujukan bersama. Ya, tetapi sekiranya kalau yang hijau pun, ya, dia masih berhenti, yang merah sebaliknya dia terus berjalan, ya, maka terjadilah pertembungan. Begitulah juga yang terjadi di kalangan di antara suami dengan isteri, di antara pemimpin dengan pengikut, di antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi, maka kita perlu sebenarnya merujuk kepada tiga tadi. Insya-Allah apabila kita merujuk pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya masing-masing tawaduk, masing-masing mengorbankan ego, rasa takbur. Ya, insya-Allah waktu itu bila kita humble, bila kita merendah diri kepada Allah, itulah insya-Allah menjadi suatu solusi ataupun satu penyelesaian untuk menyelesaikan krisis antara kita. Ingat suami, ingat isteri,
Ingat pemimpin, ingat wahai pengikut. Ya, rujuklah ya pandangan-pandangan yang berbeza itu kepada satu ya rujukan yang diterima secara bersama, dan bagi kita seorang Islam tidak ada rujukan yang paling diterima, paling mutlak sifatnya, paling benar, ya, paling yang tepat selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Di sanalah ada perdamaian.